A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita peluang untuk sama-sama kita meneruskan aktiviti kita, walaupun kita telah pun diisytiharkan sebagai kawasan di antara 6 negeri di Malaysia yang telah diisytiharkan menyambut Ustaz sebut menyambut, diisytiharkan sebagai tempat yang dikuatkuasakan PKP. Namun itu bukan menghalang untuk kita terus menuntut ilmu, Kita sambung pengajian kita, bab pengajian kita yang tertangguh pada beberapa minggu lepas. Kalau di masjid-masjid, anak-anak yang mengikuti kuliah ustaz di masjid-masjid, kita telah pun membaca tajuk yang kita setakat hari itu kita membaca tajuk sehingga kepada bab berkenaan dengan izar, iaitu kain sarung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun untuk malam ini kita mulakan kuliah kita, kuliah Syama'il Muhammadiyah, dalam bab yang ke-16, pada buku kamu bab yang ke-16 berkaitan dengan babu ma jaa fi sifati mighfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab berkenaan dengan bab berkenaan dengan topi besi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kamu ingat, ada beberapa minggu lepas, 2 minggu lepas kita telah pun membaca hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini, iaitu pada bab berkenaan dengan pedang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga baju besi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana secara ringkasnya dapat kita ungkapkan ataupun dapat kita buat khulasah sebagai kesimpulan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin dan juga seorang manusia yang sangat hebat, bila mana dalam peperangan ataupun dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam kehidupan harian baginda cukup teratur cara pakaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi berpassion, cara Nabi maksud yang menunjukkan contoh tauladannya dalam penampilan seharian baginda. Dan dalam peperangan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita bahawa peperangan itu perlu kepada persediaan mental, perlu kepada persediaan fizikal dan juga perlu kepada persediaan akal yang hebat. Sebab tu dalam kita baca bab berkenaan dengan pedang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan pedang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berapa bilah semua? Ada 9 bilah pedang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup hebat itu, yang cukup berat, yang cukup kuat itu, yang menunjukkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya cukup berdisiplin, orangnya cukup berkaliber, orangnya cukup berintegriti. Itu menunjukkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin yang hebat. Begitu juga dalam urusan ataupun bab selepas daripada itu, iaitu bab berkenaan dengan baju besi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam perang Uhud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai berapa bilah baju, berapa helai baju besi yang baginda Nabi pakai dalam perang Uhud. 2 helai
baju besi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai ketika perang Uhud, nak menunjukkan walaupun Nabi itu orangnya yang tawakalnya sangat hebat, walaupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang tawakalnya sangat tinggi, namun dalam urusan ketenteraan, dalam urusan pertahanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyerah begitu sahaja. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan persiapan perangnya, seperti bajunya, seperti senjatanya. Dan juga malam ni kita masuk pada bab yang seterusnya, iaitu bab berkenaan dengan topi besi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam bab topi besi ini hanya ada beberapa hadis sahaja yang boleh yang dapat kita jumpa menunjukkan tentang nak menceritakan, sahabat-sahabat menceritakan tentang keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai topi besi itu. Baik. Dalam hadis yang ke-112 dalam buku kamu itu, 112 diriwayatkan daripada Anas bin Malik, an Anas ibn Malik radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfarun فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتله. Baik. Hadis ini dikeluarkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Anas bin Malik kata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Fathul Makkah, Fathul Makkah ini merupakan satu kejayaan besar bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas selepas perjanjian Hudaibiyah. Kalau anak-anak ingat, Ustaz pernah terangkan kepada kamu, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba masuk ke Makkah untuk menunaikan umrah pada tahun ke-6 Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak masuk ke Makkah, nak menunaikan umrah, sekaligus Nabi nak balik kampung. Nabi orang Makkah, berhijrah ke Madinah, Nabi nak balik kampung ke Makkah. Tapi pada waktu itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalang masuk ke Mekah. Nabi tidak dibenarkan masuk ke Mekah. Siapa yang tidak benarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah? Siapa yang tidak benarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah? Orang Quraisy, orang kafir Quraisy, sebangsa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Abu Sufyan. Menghalang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah. Dan disitulah berlakunya, termeterainya perjanjian Hudaibiyah yang sangat berat sebelah itu. Perjanjian Hudaibiyah ini sangat berat sebelah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu seolah-olah Nabi ini dipandang lekeh oleh kaum kafir itu, musyrikin Mekah tadi memandang Nabi seolah-olah Nabi ini lekeh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang berpandangan jauh. Lalu dalam waktu-waktu itu, Nabi balik ke Mekah, Nabi balik ke Madinah, Nabi menyusun strategi. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kelemahan-kelemahan orang-orang kafir di Mekah, terutama pemimpin Mekah ketika itu Abu Sufyan, yang kedudukannya tidak kuat, Abu Sufyan ketika itu, dia memimpin Mekah dalam keadaan dia rapuh, perebutan kuasa, hilang kepercayaan, dan akhirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil peluang itu masuk ke Mekah dalam peristiwa Fathul Makkah pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah dan membebaskan kota Mekah. Dan di sinilah disebutkan oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke Mekah dalam peristiwa Fathul Makkah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai mighfar, iaitu topi besi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita akan berjumpa hadis, yang hadis yang lainnya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah pada ketika itu, pada peristiwa Fathul Makkah, bukan sekadar Nabi memakai topi besi, tapi juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai serban. Dan kita akan jumpa hadisnya. Dia orang bertanya, yang mana satu betul? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masuk ke Mekah memakai topi besi, ataupun Nabi masuk ke Mekah memakai serban? Yang mana satu betul? Adakah hadis ini bertentangan? Tidak.
Kita akan jumpa jawapannya. Sama ada Nabi SAW masuk ke Mekah dengan memakai topi besi, ataupun Nabi SAW masuk ke Mekah dengan memakai serban. Baik, kita balik kepada tajuk yang pertama ini. Hadis yang pertama dalam tajuk ini, ya, ketika Nabi SAW masuk ke Mekah itu, ya, dan sahabat-sahabat ikut Nabi SAW masuk. Nabi sudah sebut, ya, Ustaz pernah ceritakan dengan kamu tentang kehebatan besarnya peristiwa Fathul Makkah ini. Nabi sebut, ya, dalam keadaan orang Mekah, dalam keadaan pemimpin-pemimpin Mekah huru-hara, kerajaan Mekah ketika itu huru-hara. Ya, ada yang mengkhianati, ada yang lari, ada yang lompat, segalanya berlaku. Lalu Nabi SAW sebut, man dakhalal masjid fahuwa amin. Barang siapa masuk ke masjid, bahawa dia selamat. Nabi bagi jaminan. Maksud dia, siapa yang masuk ke masjid itu, maksud dia surrender, dia patuh kepada Nabi SAW, tidak akan mengkhianati Nabi lagi, tidak akan memusuhi lagi Nabi. Lalu Nabi SAW jamin siapa yang masuk masjid ketika itu, fahuwa amin, dia selamat. Ni. Lalu para sahabat, anak-anak, bila Nabi SAW sudah katakan siapa yang masuk masjid, ya, dia selamat, sahabat langsung terus sebut kepada Nabi SAW, sebut kepada Nabi, ya Rasulullah, hadza ibnu Khatal. Ya Rasulullah, hadza ibnu Khatal muta'allikun bi astaril Ka'bah. Wahai Rasulullah, di sana itu ada Ibnu Khatal. Nih, Ibnu Khatal, kita akan jumpa cerita dia. Ibnu Khatal ini, ya, dia masuk Islam. Ya, pada mulanya dia memeluk Islam. Cuma orang ini banyak menyusahkan Nabi. Dia ini tergolong dalam golongan orang-orang munafik yang banyak menyusahkan Nabi. Dia ini banyak memprovok Nabi dan juga memprovok kerja-kerja dakwah Nabi. Sehingga akan ramai orang terprovok. Dan Ibnu Khatal ini, dia akhirnya mengisytiharkan dirinya murtad menentang Nabi. Dia berada di Mekah, Nabi ketika itu berada di Madinah. Nih, Ibnu Khatal ini. Dan Ibnu Khatal ini ada anak pada zaman itu, ya, pada zaman itu, ketika itu. Dia ini kalau diumpamakan pada hari ini, dia merupakan seorang blogger, penulis blog. Ya, penulis blog ni banyaklah kisah dia tulis di internet kah, dia tulis di macam-macam lah dia tulis. Dia nak memprovok Nabi SAW. Dia nak memprovok kerja-kerja dakwah baginda Nabi SAW. Ya, seolah-olah memang dia memusuhi Nabi. Ni kerja dia. Dan dia ini, kalau diumpamakan kehidupan Ibnu Khatal pada ketika hari ini, Ibnu Khatal yang dulu, kalau dibawa ke zaman ini, Ibnu Khatal ini bukan sekadar seorang blogger, tapi dia ni pengurus artis. Ya, kalau pemimpin-pemimpin Mekah, pembesar-pembesar Mekah yang nak mengadakan majlis keraiyaan, majlis keramaian, majlis pesta-pesta, hubungi Ibnu Khatal. Ya, dihubungi Ibnu Khatal itu. Kalau ada simpanan, ya, ladies, kalau hari ini istilahnya ladies, ya. Ustaz kuliah di mana hari itu? Ada orang bagi tahu ladies. Ya. Kalau ada ladies ni, Ibnu Khatal dia punya pembekal. Ya. Itu kehidupan Ibnu Khatal waktu ketika itu. Ya. Lalu pada peristiwa Fathul Makkah ini, Ibnu Khatal ini sahabat bagi tahu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Ibnu Khatal bergantung di kelambu Ka'bah. Ustaz sudah cerita latar belakang Ibnu Khatal tadi, orang yang banyak menyusahkan baginda Nabi SAW, orang yang banyak memprovok kerja dakwah Nabi, dan akhirnya dia isytiharkan dirinya murtad. Maksudnya dia berpaling tadah daripada kebenaran itu. Nabi SAW bila ditunjukkan kepada baginda oleh para sahabat, ditunjukkan kepada baginda oleh para sahabat tentang keadaan ataupun keberadaan Ibnu Khatal di situ, lalu baginda Nabi SAW kata, uqtuluhu, bunuh dia. Nabi suruh bunuh Ibnu Khatal itu, sedangkan tadi baru sahaja Nabi SAW sebut, man dakhalal masjid fahuwa amin. Sedangkan baru sahaja Nabi kata siapa yang masuk ke masjid dia selamat. Tapi bila Ibnu Khatal bukan sekadar masuk ke masjid, bergantung di Kaabah itu.
di kelambu Kaabah. Tapi Nabi suruh bunuh. Sebab apa? Orang ini menyusahkan. Lalu Ibn Khattal ini ditarik oleh para sahabat. Dan ya, dikisahkan Ibn Khattal ini dia dihukum bunuh. Ya, tempatnya di antara rukun dan juga makam itu. Antara rukun dan makam di bahagian Kaabah Masjidil Haram itu. Di antara rukun dan juga makam, iaitu Hajarul Aswad dan juga makam Ibrahim, iaitu tempat pijak baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara tempat itulah Ibn Khattal dibunuh. Ya, dan sahabat ya Anas bin Malik kata ketika itu memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai topi besi. Nih hadis daripada Anas bin Malik tadi. Baik. Dan seterusnya anak-anak. Seterusnya berkaitan juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya masih lagi pada tajuk yang sama daripada Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah amul fath. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah amul fath, pada tadilah masih peristiwa pembukaan kota Mekah, wa ala ra'sihil mighfar, dan di atas kepala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mighfar. Ya, Nabi memakai topi besi itu. Ya, ni disebutkan tadi. Hadis yang sama juga sebenarnya ya, menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai topi besi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya Ibn Khattal itu dibunuh. Baik, timbul persoalan seperti yang kita sebutkan ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah ya. Nabi masuk ke Mekah ketika itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakai ihram. Sedangkan ini hukumnya kalau masuk ke Mekah itu memang kena pakai ihram, maksudnya menunjukkan kita nak buat ibadah dalam. Tapi dalam peristiwa Fathul Makkah Nabi tak pakai ihram. Kerana apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pakai ihram ketika itu? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berniat pun untuk melakukan umrah. Ya, Nabi nak membebaskan itu. Ya, makna jadi hukumnya hari ini kalau kita nak pergi Mekah itu, ya, tapi kebanyakan kita hari ini untuk pergi Mekah memanglah tidak ada tujuan lain. Memang tujuan kita untuk menunaikan ibadah umrah di sana. Dalam situasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, ya, kalaulah tidak berniat pun nak masuk Mekah itu bukan niat untuk melakukan ibadah, niatnya untuk saja berjalan-jalan, jumpa keluarga, saja ada urusan bisnes ya, dimaafkan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita ya bahawa ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian perangnya, memakai pakaian biasanya ya ketika memasuki kota Mekah. Baik. Baik, yang hadis yang seterusnya, kesinambungan daripada hadis yang kita sebut tadi berkenaan dengan topi besi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita masuk kepada tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk yang ke-17. Ustaz harap anak-anak dapat membuat salinan nota-nota penting ya untuk kita, bukan sekadar untuk ujian tapi untuk menjadi bahan bacaan kita, untuk menjadi nota ilmiah kita. Baik. Babun ma jaa fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan tentang imamah. Apa dia imamah? Serban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pengertian serban ini kalau disebutkan iaitu satu pakaian yang dipakai di atas kepala. Itu yang dinamakan sebagai serban. Ya, itu secara pengertiannya. Dan disebutkan dalam syarah ini ya, wal imamatu libasun i'tadat alaihi al-arab qadiman. Imamah serban ini ialah merupakan pakaian i'tadat, pakaian biasa. I'tadat, pakaian biasa, pakaian hari-hari. Ya. Al-arabu qadiman, orang Arab pada ketika itu. Ya, maksudnya pada zaman itu semua orang lelaki, ya, orang lelaki Arab mereka mengenakan, mereka memakai serban itu semua. Ya. Semua memakai serban ini jadi pakaian ataupun menjadi pakaian rutin harian mereka.
Ya, sama kita orang Melayu lah. Kita orang Melayu ada juga pakaian kita. Ya, tapi kita bukan pakaian hari-hari. Ya, dia bilang bila menunjukkan bila kita pakai baju Melayu, bila kita pakai baju, kalau istilahnya kita orang tahu panggil baju Selangor. Ya, bila nampak pakaian itu sebab keseluruhan orang Melayu pakai baju itu. Jadi kita pun mau tidak mau memang kita kena pakai, kita terikut dengan cara itu, dengan budaya itu. Begitu juga dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memakai pakaian ataupun imamah bagi meraihkan, ya, Nabi memakai serban bagi meraihkan kebiasaan masyarakat Arab ketika itu. Dan inilah merupakan pakaian Nabi dan juga pakaian sahabat yang dipakai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari-hari. Ya. Maka asal pada hukum memakai serban ini asalnya adalah harus, ya. Kerana memakai dalam agama kita, pakailah apa sahaja jenis pakaian. Pakailah apa sahaja jenis pakaian asalkan pakaian itu tidak bercanggah dengan hukum syarak. Asalkan pakaian yang kita pakai itu tidak dilarang dalam beragama. Ya. Tidak dilarang maksudnya tidak kita menyerupai pakaian orang bukan Islam. Ya, kalau pakaian yang dipakai itu merupakan pakaian agama mereka, kita dalam Islam tidak boleh mengikuti kalau itu pakaian dalam agama mereka. Ataupun pakaian yang menyalahi syarak, iaitu bila orang lelaki memakai pakaian orang perempuan ataupun orang perempuan memakai pakaian orang lelaki, ini yang dilarang. Tapi selain daripada itu, pakailah apa sahaja selagi tidak bercanggah dengan syariat. Pakailah apa sahaja. Kita nak pakai pakaian baru kah, pakaian lama kah, ya. Dan pentingnya pakaian kita pakai itu tidak mendatangkan aib bagi kita. Ada setengah orang ni dia pakai pakaian ikut sukanya saja, sehingga mendatangkan aib kepada dia. Tapi bagi setengah orang dia pakai itu lantaklah, dia bilang ini saya punya pakaian, kenapa orang bertegur? Tapi dah, Islam ni kalau setakat kita mengamalkan agama ni tanpa ada dalilnya, kita mengamalkan agama ni ikut kepala otak kita, huru-hara agama ni. Huru-hara ni agama, kalau kita pakai ataupun kita jalani hidup kita beragama ini ikut suka kita. Dah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguhnya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu usratun hasanah. Satu contoh tauladan yang baik untuk kita ikut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung pada tajuk imamah kita ini. Ya. Dan disebutkan adalah pakaian yang dikatakan serban itu dia dipakai, ya, dipakai di bawah songkok ataupun di atas songkok, memakai songkok di bawahnya, memakai serban di bawahnya songkok qalansuah. Ya, kalau hari ini daklah kita istilahkan hari ini sebagai kopiah ataupun ketayap. Memakai serban itu dituliskan dalam syarah ini, dia kata pakai serban, ada kalanya memakai serban itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan serban itu Nabi pakai ketayap. Istilahnya lah, ya, istilah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai macam kopiah, macam penutup kepala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai serban. Wala bisal imamah bidunil qalansuah. Dan ada juga ketikanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai imamah bidunil qalansuah, tanpa memakai serban. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam gulung, ya, tidak memakai ketayap ataupun tidak memakai penutup kepala. Ini. Wala bisal qalansuah bidunil imamah. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memakai qalansuah bidunil imamah, memakai ketayap tanpa serban. Makna kata boleh belaka. Nak pakai serban dengan cara tertib, ya, pakai kopiah, kemudian ikat serban itu, ya, dan juga memakai serban tanpa memakai kopiah ataupun memakai kopiah saja, ini boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk begitu. Dan dikatakan, ya, bahawa sesungguhnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kebiasaannya, Nabi kalau memakai imamah, ya, Nabi letak ekor.
Nabi akan pasang ekor pada serbannya, iaitu melebihi daripada dua bahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baginda Nabi. Nabi akan pakai serban, kebiasaannya Nabi akan pakai serban itu yang ada ekornya dan juga melebihi dua bahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada juga ketikanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai serban tanpa ekornya. Faham? Ni dua keadaan, dua hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Yang pertama, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai serban. Nabi suka menjulurkan ekor serban itu melebihi dua bahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam kamulah. Ya, pakai serban ada ekornya lebih daripada dua bahu. Dan ada ketikanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai serban tanpa ekor. Makna kata anak-anak, ini ustaz nak ajar kamu, ustaz nak dedahkan kepada kamu, hormati pendirian orang. Jangan kata rasa kita ini sahaja yang betul, jangan. Jangan kata kita yang betul, orang lain salah, tak. Makna dalam bab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tunjukkan. Ya, ada ketikanya Nabi pakai serban, ada ketikanya Nabi tak pakai serban, ada ketikanya Nabi hanya pakai kopiah, ketayap itu, qalansuah. Dan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai serban pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam letak ekor serban itu. Dan ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pakai ekor jika Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai serban. Maka kita hormati. Kalaulah ada orang yang pakai serban ekor 2, ekor 3 terpulang, jangan kita rasa diri kita betul. Ataupun ada orang yang pakai serban, ataupun orang tak pakai serban sekalipun, jangan kita prejudis dengan dia. Tak pakai serban, kita pakai serban. Orang tak pakai serban, kita rasa lain. Tak. Hormatilah pendirian masing-masing. Ya, benda-benda begini ni, jangan terlalulah kita nak menegakkan benang basah, kita rasa kita saja betul. Tak, itu dah bagus. Lebih-lebih lagi kamu anak-anak, kamu belajar, kamu ni pelajar madrasah, ini yang ustaz titik beratkan kepada kamu tentang adab. Jika satu hari nanti kamu berdepan, kamu akan berjumpa satu hari nanti, berjumpa dengan orang yang kuat berdebat, mencari salah, ustaz hanya pesan kepada anak-anak murid ustaz ini, tolong lari. Sekiranya satu hari kamu berdepan dengan orang yang cari kesalahan dan dia kuat berdebat, tolong lari, tinggalkan. Tidak ada apa-apa yang bermanfaat untuk jiwa kita sendiri, untuk dia mungkin, tapi untuk kita tolong. Ya. Itu yang ustaz tekankan di sini. Dan tidak perlulah kita nak berdebat tentang itu, tentang ini, anak-anak. Ya, baik. Tentang serban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masih lagi, maka sifatnya, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad itu, dalam kitab karangan Ibn Al-Qayyim iaitu Zadul Ma'ad, bahawa sesungguhnya tentang hukum memakai serban ini, hukum berkaitan serban ini masih terbuka. Tidak perlulah, macam Ustaz sebut tadi, tidak perlulah kita nak berdebat sangat. Hormati kehidupan ataupun hormati pendirian orang. Baik. Seterusnya anak-anak, tentang peristiwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yang masuk ke Mekah dalam peristiwa Fathul Makkah, disebutkan sini an Jabir radhiyallahu an qala. Hadis dalam buku kamu itu 114. An Jabir radhiyallahu an qala. Dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah yaum al-fath wa alaihi imamatun saudaun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Fathul Makkah, pada hari pembukaan kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke Makkah wa alaihi imamatun saudaun, dan Nabi ketika itu memakai serban hitamnya. Tadi disebutkan oleh Anas bin Malik, Nabi masuk ke Makkah dengan Nabi memakai topi besi. Ini pula hadis daripada Jabir ini, dia kata pada hari pembukaan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dengan memakai serban hitam. Jadi yang mana satu? Yang mana satu yang betul? Yang mana satu keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah pada ketika itu? Adakah Nabi memakai topi besinya
ataupun Nabi memakai serban, ataupun Nabi memakai kedua-duanya. Baik, Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad mengatakan, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, permulaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi mula-mula masuk untuk menawan, menakluk Mekah itu, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai topi besi. Waktu mula-mula Nabi masuk itu, memang Nabi pakai topi besi. Ya, nak menunjukkan ketika itu, ketika mula-mula masuk ke Mekah, nak menawan Mekah itu, waktu itu Nabi dalam keadaan bersiap sedia untuk berperang. Sebab tu Nabi pakai kelengkapannya. Bila Nabi pakai kelengkapan perang, Nabi memakai baju besinya, Nabi memakai topi besinya, Nabi bawa senjatanya, ya, dan masuk bersama dengan para sahabatnya, nak mendatangkan kegerunan kepada orang Mekah, orang kafir di Mekah pada ketika itu, nak datangkan kegerunan. Bab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis tadi yang pertama tadi dikatakan Nabi masuk dengan memakai topi besi. Bab Nabi nak bersedia ketika itu, kalaulah berlaku sebarang kemungkinan, berlaku peperangan, serangan daripada orang Mekah, Nabi ketika itu sudah bersedia. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pun masuk, sudah pun berjaya menawan Mekah, sudah pun berjaya menawan Abu Sufyan, pemimpin Mekah pada ketika itu. Nabi sudah berjaya. Ya, kata Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, kitab dia. Kata Ibnul Qayyim, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membuka topi besinya. Sebagai tanda Nabi ini, Nabi sudah nampak, dia sudah tawan kota Mekah itu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun buka topi besinya, lalu Nabi melilit imamatun sauda. Nabi membuka topi besi itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai serban hitamnya sebagai tanda signifikannya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mahu berdamai. Sebab tu jangan main-main ya kopiah ni. Ustaz sebut kita pakai kopiah ni. Ya, ini ni, ya. Ini ni kopiah ni, dia merupakan kalau dapat kita fahamlah, ya. Dapat kita faham kopiah ni Allah jadikan sebagai kita punya pengawal. Sekaligus sebagai pengawal kita. Kopiah kah, songkok kah, kopi apa, ketayap kah, lebay kah orang panggil. Bila kita pakai ini, tergamak kah kita masuk ke tempat-tempat yang tidak bagus. Pakai serban. Tergamakkah kita masuk ke pusat-pusat yang tidak, ke pusat-pusat hiburan? Tergamak. Pakai kopiah. Tergamakkah kita masuk untuk beli nombor? Tergamak. Malu kita. Sebab ni jaga. Mahkota kita ni jaga. Ya. Ni. Kita pakai kopiah ni, ya. Kita pakai, orang tengok, oi. Orang akan, ya, sekurang-kurangnya ada penghormatan orang bila pakai kopiah ni, ada penghormatan orang kepada kita. Ni, ya, ada penghormatan, orang makin segan dengan kita. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita, waktu nak menawan Mekah, memang Nabi sungguh-sungguh nak tawan. Memang Nabi buktikan dengan peralatan perang, baju besi, topi besi, kelengkapan perang. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berjaya menawan Mekah, sudah berjaya mengalahkan ego orang-orang Mekah ketika itu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memakai serbannya berwarna. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memakai serbannya berwarna hitam itu. Ya, faham anak-anak di situ? Ada faham ataupun ada persoalan? Ada persoalan? Ya, setakat ini tidak ada persoalan. Baik. Kita teruskan, ya. Dalam hadis yang seterusnya, dalam buku kamu, hadis yang ke-118. Ya. Ada Ibni Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nasa wa alaihi isabatun dasma'u. Ya. Daripada Ibnu Abbas mengatakan bahawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nas,
menyampaikan khutbah kepada sekalian manusia, wa alaihi isabatun dasma'u. Ketika Nabi SAW masuk ke kota Mekah dalam peristiwa Fathul Makkah itu, Nabi mengambil peluang untuk khutbah. Nabi mengambil peluang untuk menyampaikan pesanan. Dan ketika itu, kata Ibnu Abbas, Nabi memakai serban yang berwarna hitam dalam peristiwa Fathul Makkah. Dan seterusnya anak-anak ya, disebutkan di sini ya tentang kelebihan. Adakah kelebihan bagi orang yang memakai serban ini? Atau maksudnya jika kita memakai serban, adakah kelebihan-kelebihan tertentu yang akan kita perolehi bila kita memakai serban? Lam yasihha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun fi fadlul libasul imamah. Ya. Tidak sahih hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kelebihan memakai serban itu, ya. Tidak ada hadis yang mengatakan kelebihan-kelebihan tertentu dalam memakai serban. Ya, fahiya imma wahiyatun, ya, kerana ia kelihatan agak pelik. Kalaulah hadis yang Nabi ada disebutkan tentang kelebihan memakai serban, kalaulah kita jumpa satu hari hadis kelebihan memakai serban, dia jadi agak pelik sebab Nabi SAW tidak sebut. Kerana timbul beberapa hadis, di antaranya salatun bi'imamatin khairum min 25 salatan bila imamah. Ada orang menakalkan seolah-olah ini daripada Nabi, yang dia kata salatun bi'imamatin khairum min 25. Orang yang salat dengan memakai imamah, dengan memakai serban, khairun adalah lebih baik min 25 salatan. Dia lebih baik 25 kali ganda pahalanya lebih baik, ya, daripada orang yang tidak memakai serban. Ini ada hadis-hadis begini. Tapi hadis ni agak pelik. Hadis ini agak pelik kerana Nabi SAW tidak sebut. Ya, ataupun ada satu hadis dikatakan wa jumu'atin bi'imamatin khairum min 70 jumu'atan bila imamah. Ada juga ya yang dikatakan hadis padahal bukan hadis, bukan daripada Nabi. Dia kata wa jumu'atun, ya, dan salat jamaah, salat Jumaat bi'imamatin, orang yang memakai imamah dengan memakai imamah, khairun min 70 kali ganda lebih baik Jumu'atan bila imamah, daripada salat Jumaat orang yang tidak memakai serban. Ini agak pelik. Lagu Nabi SAW tidak sebut pun hal-hal berkaitan kelebihan-kelebihannya yang memakai serban ini. Ya, maka jangan kita terpengaruh. Ya, jangan kita terpengaruh. Kata ustaz, macam ustaz sebut tadi, hormati pandangan orang. Kalau ada orang kata dia dapat ijazah memakai serban daripada dia punya guru, kita hormat dia. Mungkin dia betul-betul, ya, dia dapat ijazah daripada gurunya cara berserban itu, hormati dia. Ya. Dan begitu juga kalau ada orang memakai serban ala kadar, serbannya bagaimana sekalipun, hormati dia. Hatta orang yang tidak berserban sekalipun, orang tidak pakai kopiah sekalipun, hormati dia. Begitu yang sebaiknya. Bukan kita tak melulu, bukan kita kata tak betul ini. Bukan kata tak betul budak ni dah habis belajar. Tak. Kita belajar ini biar pada adab. Ni ustaz tekankan kepada kamu, biar pada adab. Adab kita orang nilai. Ya. Adab kita itu yang lebih menyenangkan orang lain. Adab kita itu yang lebih menggembirakan orang lain. Ya. Seperti kamu lah, orang bila melihat kamu, ya, dengan pakaian kamu, orang gembira melihat kamu. Kerana apa? Bukan sahaja pakaian kamu itu, tapi juga adab yang ada pada kamu, yang kamu dapat, yang kamu ditrain daripada madrasah ini. Orang melihat, ya, WhatsApp dengan ustaz, saya gembira ustaz, anak-anak madrasah ustaz datang,
alhamdulillah, adabnya ustaz cukup terjaga. Itu lebih baik. Lebih baik. Baik, kembali kepada tajuk ini. Disebut di sini ya, dan disebut di sini fa in qila, dikatakan hal labisal imamatu sunnah, adakah memakai imamah itu sunnah, ya, maka jawabnya, ya, dia merupakan asalnya ni, ya, pakaian ahlu orang tempatan. Serban ini pakaian orang tempatan, orang Mekah ketika itu. Itulah pakaian. Ya. Nanti kita akan jumpa pada penutup tajuk ini bagaimana memakai serban ini yang boleh dikatakan berpahala. Ya. Dan dikatakan di sini, adakah dia ini adakah memakai serban ini sunnah? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sesuai dengan keadaan masyarakat ketika itu. Kerana pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa pakcik Nabi? Abu Lahab. Abu Lahab ini siapa? Abu Lahab ini siapa? Ini orang bukan jalang-jalang. Abu Lahab satu-satunya manusia yang masih hidup, Allah Ta'ala sudah sumpah confirm menjadi ahli neraka. Abu Lahab masih dia hidup, Allah Ta'ala sudah sumpah kau jadi ahli neraka. Kita baca tabbat yada abi lahabi wa tab, masih dia hidup. Abu Lahab memakai serban pada ketika itu. Orang-orang Mekah yang lain memakai serban pada ketika itu. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meraihkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memakai serban. Ya. Tapi nak pakai serban yang cara bagaimana? Yang mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sebagai khulasah daripada tajuk ini, sebagai kesimpulannya, labisal imamatu minal adat wa laysa minal ibadat. Sesungguhnya memakai serban itu, ya, tergolong termasuk daripada adat berpakaian dan bukan daripada pakaian ibadah. Jadi kita faham, Misyari faham. Maksudnya memakai serban ini bukan ibadah, bukan pakaian ibadah, dia pakaian adat. Ini disebut dalam kitab syarah apa ni? Syarah Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang bagaimana dikatakan, ya, memakai serban ini menjadi sunnah ataupun menjadi kebaikan kepada kita bila mana kita memakai serban itu mendatangkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita memakai serban itu mendatangkan rasa sayang kita, lebih sayang kita kepada Nabi. Bila mana kita memakai serban itu, ya, terus rajin kita berselawat kepada Nabi. Bila mana kita memakai serban itu, terus terangsang emosi kita untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sebesar kebaikan kepada kita. Faham? Kalau memakai serban pun, memakai serban sekalipun, tapi akhlak buruk, tidak terpakai. Orang memakai serban tapi akhlaknya buruk, tidak terpakai. Ya, biarlah kita memakai serban itu sebab mendatangkan rasa cinta kita. Bila kita memakai serban ini, datang rasa sayang kita kepada Nabi. Lalu kita banyakkan selawat, lalu kita mengikuti sunnah Nabi yang mampu kita ikut, silakan. Sebab itu disebutkan, ya, pakaian serban ini dia hanya pakaian adat semata-mata, bukannya pakaian ibadat. Namun bila memakainya mendatangkan rasa cinta kita kepada Nabi, namun bila memakainya mendatangkan rasa kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah menjadi sebesar-besar kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini dapat dipahami dan seterusnya dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Dan seperti Ustaz sebutkan pada awal kuliah ini tadi, iaitu kuliah ini akan berlangsung sepanjang tempoh PKP. Ya, kalau tidak Ustaz yang sampaikan, mungkin ada Ustaz-Ustaz yang lain akan sampaikan kuliah kita. Tapi namanya kuliah tidak boleh dihentikan. Ya, alasan masjid tidak membuat kuliah ataupun masjid ditutup sementara untuk program-program lain, ini bukan alasan untuk kita berhenti daripada menuntut ilmu. Sebaliknya anak-anak, jadikanlah
Musim PKP ini adalah musim yang terbaik, waktu yang sangat terbaik untuk kita muhasabah diri kita. Jadikanlah waktu PKP, musim PKP ini menjadikan diri kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadikan diri kita semakin jauh daripada Allah. Bukan menjadikan PKP ini kita menjadi badan kita hanya gemuk, badan kita sahaja yang gemuk, sedangkan kita punya amal ibadah itu langsung tidak menggemuk, langsung tidak berkembang. Patutnya PKP ini jadikan kita lebih dekat dengan Allah dan lebih takut atas segala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'din tafarraqan ma'suma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin fi afiyatina ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.